Hai murid-murid, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 1, jilid 2 dalam tajuk penyelesaian masalah bentuk 3D dan bentuk 2D. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan bentuk 3 dimensi dan bentuk 2 dimensi yang melibatkan situasi harian. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik jilid 2 muka surat 72 sehingga 73. Mari mulakan pelajaran pada hari ini. Contoh soalan masalah harian yang pertama. Danis ambil satu bentuk 3D di dalam kotak. Bentuk itu ada satu bucu dan satu permukaan rata. Apakah bentuk itu? Ini Danis murid-murid. Bagi soalan masalah harian, kita kenal pasti dahulu kata kunci yang terdapat dalam soalan ini. Kita gariskan satu bentuk 3D di sini. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian satu bucu dan satu permukaan rata. Ini kata kunci yang kedua. Cara menyelesaikan soalan ini kita gunakan teknik teka dan uji. Kita ulang kaji semula pelajaran berkaitan bentuk 3 dimensi. Bentuk yang pertama piramid. Ciri bagi piramid ada 5 bucu dan 5 permukaan rata. Ini tidak memenuhi kehendak soalan, yaitu bentuk 3 dimensi, 1 bucu dan 1 permukaan rata. Bentuk yang kedua, kon. Ciri bagi kon ada 1 bucu dan 1 permukaan rata. Ciri bagi kon ini murid-murid memenuhi kehendak soalan, yaitu 1 bucu dan 1 permukaan rata. Maka bentuk itu ialah kon. Contoh 2, Yong susun pola bentuk 2D. Apakah bentuk ke-8? Ini pola yang disusun oleh Yong murid-murid. Kita kenal pasti dahulu kata kunci dalam soalan. Pola bentuk 2D gariskan dan bentuk ke-8. Inilah kata kunci di sini. Cara menyelesaikan soalan ini, susun pola bentuk 2D. Kita pindahkan pola bentuk yang disusun oleh Yong ini dalam bentuk gambar di sini murid-murid. Bentuk yang pertama segi 4 tepat, bentuk kedua bulatan, bentuk ketiga segi 4 sama, bentuk keempat ulang lagi kepada segi 4 tepat, bentuk kelima bulatan, bentuk keenam segi 4 sama. Ini pola 3 bentuk disusun secara berulang-ulang. Dan di sini juga pengulangan 3 bentuk tersebut. Maka kita dapati di sini bentuk yang ke-8 ialah bulatan. Contoh 3. Azri pilih 2 bentuk 2D. Jumlah sisi kedua-dua bentuk ialah 7. Apakah 2 bentuk yang dipilih? Lihat Azri di sini murid-murid, terdapat 3 gambar bentuk 2 dimensi pada sehelai kertas ini. Kita kenal pasti dahulu kata kunci dalam soalan masalah harian ini. Yang pertama, 2 bentuk 2D dan jumlah sisi kedua-dua bentuk ialah 7. Caranya kita coba gabungkan 2 bentuk 2 dimensi seperti dalam gambar ini. Coba 1, bentuk segi 4 sama 4 sisi, segi 4 tepat 4 sisi. Jumlah semua sisi 8 sisi. Gabungan ini tidak memenuhi kehendak soalan, yaitu jumlah sisi kedua-dua bentuk ialah 7. Coba 2, bentuk segi 4 sama 4 sisi, segi 3 sisi. Jumlah semua sisi adalah 7. Ini memenuhi kehendak soalan murid-murid. Coba 3 lagi di sini. Bentuk segitiga
3 sisi, segi 4 tepat 4 sisi. Jumlah semua sisi ialah 7. Ini juga gabungan bentuk yang memenuhi kehendak soalan di sini, yaitu jumlah sisi kedua-dua bentuk ialah 7. Azri pilih segi 4 sama dan segitiga. Azri juga boleh pilih segitiga dan segi 4 tepat. Untuk aktiviti pengukuhan pada hari ini, murid-murid akan menjawab soalan dalam buku aktiviti Jilid 2 muka surat 77 dan 78. Aktiviti 1, soalan 1, tandakan betul binaan yang sesuai. Kita lihat terdapat 3 binaan di sini murid-murid. Untuk melihat binaan yang sesuai, kita pastikan tapak binaan itu stabil. Kita lihat tapak di sini bentuk kuboid. Di sini pula bentuk silinder. Dan tapak di sini bucu sebuah kon. Maka 2 binaan ini tidak sesuai murid-murid, ia tidak stabil. Binaan yang sesuai ialah binaan yang pertama di sini. Tandakan betul. Soalan 2, bentuk itu ada 4 bucu, semua sisi lurusnya yang sama panjang. Namakan bentuk itu. Kita gariskan dahulu kata kunci di sini murid-murid. 4 bucu, semua sisi lurusnya sama panjang. Kita ingat semula ciri-ciri bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Bentuk yang pertama di sini kubus. Kita boleh lihat bucu kubus ada 8, sisi lurusnya ada 12. Ini tidak memenuhi kehendak soalan. Kuboid juga hampir sama cirinya dengan kubus. Ini juga tidak memenuhi kehendak soalan, yaitu 4 bucu dan semua sisi lurusnya sama panjang. Piramid juga terdapat 5 bucu dan 8 sisi lurus. Ini juga tidak memenuhi kehendak soalan. Kita lihat bentuk segi 4 sama. Ada 4 bucu dan 4 sisi lurus. Ini memenuhi kehendak soalan di sini murid-murid. Kita teruskan bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat juga tidak memenuhi kehendak soalan, di mana terdapat 4 bucu, sisi lurusnya tidak sama panjang. Segitiga juga tidak memenuhi kehendak soalan. Segitiga ada 3 bucu dan 3 sisi lurus. Maka jawaban bagi soalan ini ialah segi 4 sama. Soalan 3, raju bina rangka kubus guna straw. Berapa straw yang raju guna? Ini raju murid-murid. Lihat rangka kubus yang dibina oleh raju. Kita gariskan dahulu kata kunci di sini. Rangka kubus. Rangka kubus ini merujuk kepada sisi lurus bentuk kubus dan juga bilangan straw yang raju guna. Kita ingat semula ciri bagi kubus. Kubus ini sama dengan rangka yang dibina oleh raju di sini murid-murid. Straw di sini mewakili sisi lurus. Kita kira berapakah sisi lurus bagi kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kubus ada 12 sisi lurus. Maka bilangan straw yang digunakan oleh raju ialah 12 straw. Soalan 4, Sima membuat rantai tangan seperti gambar. Apakah bentuk yang ke-11 pada rantai tangan itu? Kita gariskan dahulu kata kunci di sini murid-murid. Rantai tangan merujuk kepada pola dan bentuk yang ke-11. Ini kata kunci dalam soalan ini. Kita perhatikan pola di sini. Silinder kon, silinder kuboid. Diulang lagi. Silinder kon, silinder kuboid. Ini pola
4 bentuk 3 dimensi disusun secara berulang-ulang. Seperti ini murid-murid. Di sini juga 4 bentuk 3 dimensi disusun secara berulang-ulang seperti ini. Bentuk yang pertama silinder, kedua kon, ketiga silinder, keempat kuboid, kelima silinder, keenam kon, 7 silinder, 8 kuboid, 9 silinder, 10 kon, 11 silinder. Bentuk yang ke-11 ialah silinder. Untuk soalan ini, murid-murid coba jawab sendiri. Sebagai rumusan pelajaran pada hari ini, diharapkan murid telah dapat mencapai objektif, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan bentuk 3 dimensi dan bentuk 2 dimensi yang melibatkan situasi harian. Sekian saja pelajaran kita hari ini murid-murid. Sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih karena menonton dan mengikuti pengajaran Cikgu pada hari ini.